Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Malaysia adalah antara negara di dunia yang masih mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Institusi raja di Malaysia adalah satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras sistem pemerintah dan pentadbiran sesebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad-abad lamanya. Institusi raja yang bertapak di negara ini telah mengalami evolusi daripada sistem beraja mutlak kepada sistem raja berperlembagaan. Dalam sistem beraja mutlak, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri dengan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan Inggeris. Raja adalah tonggak berpusatnya segala kuasa dan arahan perundangan. Raja juga adalah penyusun adat istiadat negara. Manakala dalam sistem raja berperlembagaan, raja harus bertindak mengikut peruntukan perlembagaan yang telah ditetapkan sekaligus menutup ruang kepada kuasa mutlak. Menerusi sistem raja berperlembagaan, Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja bagi negeri-negeri hendaklah bertindak atas nasihat majlis eksekutif yang diketuai oleh Menteri Besar. Sementara di peringkat persekutuan, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat jemaah menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri dalam semua perkara kecuali dalam beberapa perkara yang disebut sebagai kuasa budi bicara. Sejarah alam Melayu telah merakamkan besarnya peranan dan sumbangan Raja-Raja Melayu dalam perkembangan Islam. Kesan dari pemerintahan dan pengislaman Raja-Raja Melayu menjadi titik tolak kepada pengembangan Islam di alam Melayu. Islam berkembang dengan gemilangnya di tanah Melayu dengan menjadi cara hidup yang mencorak sistem politik dan kebudayaan masyarakat pada masa itu. Kewibawaan Raja-Raja Melayu berkaitan Islam telah membawa kegemilangan kepada alam Melayu dan menjadikan tanah Melayu sebagai pusat perdagangan yang masyhur. Undang-undang Islam juga telah digunakan oleh Kesultanan Melayu Lama seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang 99 dan banyak lagi. Peranan dan sumbangan institusi raja semasa kedatangan kuasa barat di tanah Melayu juga amat besar, antaranya berdiplomasi dengan pihak British sehingga institusi raja dapat dikekalkan dan agama Islam berjaya dipertahankan walaupun beberapa negara beraja lain telah hilang sistem beraja. Bahkan agama yang berada di bawah naungan raja juga telah hilang dari ruang perundangan. Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 telah menjadi pencetus kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu yang kemudian telah diubah kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 di mana sistem pemerintahan beraja telah dikekalkan. Walau bagaimanapun, ia telah disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen yang diamalkan di negara kita. Maka muncullah konsep raja berperlembagaan yang bermakna kuasa raja yang dibatasi oleh perlembagaan. Sejarah kewujudan perlembagaan melambangkan pembentukan perlembagaan bagi tanah Melayu bukanlah mudah dan ia telah melalui proses yang panjang dan lama. Perlembagaan Malaysia dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Antara yang terkandung dalam perlembagaan juga adalah kedudukan Raja-Raja Melayu. Di antaranya adalah imuniti undang-undang kepada Raja-Raja Melayu yang memberi kuasa kepada mereka yang melanggar undang-undang agar tidak didakwa atau disabitkan di mahkamah sivil maupun jenayah, melainkan jika sukarela mereka ingin menyerahkan imuniti undang-undangnya. Pindaan 1993 kepada Perlembagaan Malaysia telah diluluskan oleh Parlimen Malaysia dengan tujuan untuk menghapuskan imuniti undang-undang Raja-Raja Melayu bagi membolehkan mereka didakwa dan disabitkan di mahkamah telah dilaksanakan pada Mac 1993. Mengapa langkah ini diambil oleh kerajaan pada waktu itu? Ini kerana sehingga tahun 1990 tidak ada sesiapa yang mengkritik atau menegur raja secara terbuka. Ini mungkin kerana adat resam orang Melayu atau kerana takut melanggar Akta Hasutan.
Tetapi selepas pilihan raya umum 1990, perasaan marah kepada Raja Kelantan telah meluap kerana baginda telah secara aktif dan terbuka berkempen bagi pihak parti bapa saudaranya. Rakyat tidak dapat menerima bukan sahaja perbuatan membelakangkan larangan berpolitik oleh raja, tetapi juga percubaan untuk menaikkan keluarga sendiri ke jawatan tinggi. Semenjak itu, rakyat mula mengkritik raja secara terbuka. Kerana Raja Kelantan, adat resam dan ketakutan rakyat kepada undang-undang telah hilang. Maka apabila berlaku insiden Gomez, rakyat membuat teguran dan kritikan terhadap raja-raja dengan begitu lantang. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat yang percaya kepada kedaulatan undang-undang tidak dapat berdiam diri. Untuk memberi perlindungan kepada rakyat, maka pindaan telah dibuat kepada perlembagaan. Insiden Gomez adalah dua insiden serangan berasingan yang membabitkan anggota keluarga di Raja Johor didakwa berlaku. Serangan yang pertama berlaku pada 10 Julai 1992. Ketika anak kedua almarhum Sultan Iskandar, Sultan Johor ketika itu, Tunku Abdul Majid, menyerang penjaga gol hoki Perak Muhammad Jaafar Selvarajah Velo sejurus selepas perlawanan kejohanan hoki antara Perak dan Johor hilang sabar ketika pasukan Perak memenangi perlawanan dengan strok penalti. Penjaga gol membuat laporan polis tidak lama kemudian yang mendapat perhatian dari Parlimen yang menekankan Persatuan Hoki Malaysia untuk melarang Tunku Majid dari menyertai dalam mana-mana kejohanan hoki kebangsaan selama 5 tahun pada bulan Oktober 1992. Sultan Johor yang marah dengan keputusan yang dikeluarkan kepada puteranya memberi tekanan kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengeluarkan perintah kepada pasukan hoki sekolah di Johor untuk memboikot penyertaan dalam kejohanan kebangsaan. Keputusan itu mengejutkan Douglas Gomez, jurulatih hoki Maktab Sultan Abu Bakar MSAB yang mengkritik Jabatan Pendidikan Negeri dan menggesa perletakan jawatan semua pemegang jawatan utama Persatuan Hoki Johor yang disifatkan takut hingga tunduk kepada tekanan keluarga Sultan Johor sehingga sanggup menidakkan peluang pelajar untuk bermain. Kritikan oleh Gomez membuat Sultan Johor marah, jadi baginda memanggil Gomez ke istana pada 30 November 1992 di mana beliau ditegur dan dipukul oleh Sultan di hadapan pengawal peribadinya iaitu anggota pasukan tentera di Raja Johor. Gomez yang mengalami kecederaan pada wajah dan perutnya meminta rawatan di klinik swasta pada hari berikutnya iaitu 1 Disember 1992 dan kemudiannya memfailkan laporan polis pada 6 Disember 1992 selepas menerima sokongan tersirat dari Parlimen. Gomez dalam laporannya menamakan Sultan Johor sebagai individu yang menyebabkan kecederaan ke atas dirinya. Media yang disokong kerajaan berada di pihak Gomez dengan pantas melaporkan kejadian itu. Ekoran daripada insiden ini, Akta Hasutan yang diwujudkan bagi melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu tidak lagi mampu membendung sentimen anti-Sultan yang terus diapi-apikan. Insiden yang mula heboh dan dimainkan oleh pihak media memulakan sentimen yang bijak dimanipulasi pihak tertentu bagi membolehkan bermulanya proses kekebalan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Laporan akhbar mengenai masalah Gomez melampaui kemarahan moral dalam masyarakat Malaysia. Sesi Parlimen khas telah diadakan pada 10 Disember 1992 yang menyaksikan kesemua 96 anggota Dewan Rakyat hadir untuk meluluskan resolusi sebulat suara untuk membendung kuasa raja jika perlu. Sidang Parlimen yang berikutnya pada 27 Disember 1992 menyaksikan perbincangan untuk menghapuskan imuniti undang-undang Raja-Raja Melayu. Sesi Majlis Raja-Raja Melayu telah diadakan pada 16 Januari 1993 tahun berikutnya yang meminta kerajaan masa tambahan untuk pertimbangan keputusan Raja-Raja. Selepas rundingan yang luas, beberapa raja memilih untuk menolak pindaan yang dicadangkan kepada Perlembagaan Persekutuan walaupun selepas tawaran untuk mengadakan mahkamah khas bagi mendakwa Raja Melayu dan Sultan telah dicadangkan dengan mendakwa bahawa pelaksanaan mahkamah khas akan membawa kesulitan dalam bidang teknikal. Pindaan yang dicadangkan juga disertakan dengan peraturan untuk membolehkan orang awam mengkritik raja bahkan kepada Yang di-Pertuan Agong tanpa rasa takut terhadap Akta Hasutan kecuali mempersoalkan kesahihan pemerintahan beraja Malaysia.
Di samping itu, pindaan yang dicadangkan itu juga bertujuan untuk menghadkan kuasa raja untuk memaafkan kesalahan anggota keluarga. Kritikan masyarakat terhadap raja diizinkan oleh pindaan Akta Hasutan yang menjadikannya tidak lagi menjadi kesalahan untuk mengkritik raja kecuali perkara yang berkaitan dengan kewujudan mereka yang sah. Namun demikian, sesi parlimen pada hari-hari berikutnya menyaksikan Dewan Rakyat memajukan pindaan yang dicadangkan walaupun dengan bantahan Raja-Raja Melayu dengan mengatakan bahawa tidak perlu mendapatkan persetujuan diraja untuk melaksanakan undang-undang kerana pada tahun 1983 perlembagaan telah dipinda supaya kuasa veto yang di-Pertuan Agong dapat diatasi dengan undi parlimen. Kemudian tidak lama sebelum Dewan Rakyat menyimpulkan sesi itu, 133 daripada 180 ahli parlimen meluluskan pindaan yang dicadangkan walaupun anggota parti pembangkang tidak mengundi, menunjukkan sikap tidak peduli. Pada hari berikutnya, Dewan Negara meluluskan resolusi sebulat suara untuk meluluskan pindaan yang dicadangkan. 3 raja sebaliknya terus menahan persetujuan mereka terhadap pindaan yang menyaksikan kerajaan mengancam untuk menarik balik keistimewaan dan serangan berterusan melalui media nasional seperti gaya hidup mewah mereka dan bahkan membayangkan kemungkinan berakhirnya sistem raja berperlembagaan di Malaysia seperti penerbitan artikel raja-raja yang diturunkan atau dilupuskan sejak Perang Dunia Kedua. Kemudian kompromi telah dicapai dengan Yang di-Pertuan Agong apabila kerajaan menawarkan kompromi yang memungkinkan para raja menangguhkan undang-undang dalam masa 60 hari dengan syarat penundaan itu diberikan alasan. Cadangan sebelumnya hanya memberikan penundaan 15 hari untuk setiap undang-undang yang akan dibahaskan di parlimen. Kemudian Dewan Rakyat telah meluluskan pelaksanaan pada 8 Mac 1993, manakala Dewan Negara diluluskan pelaksanaannya pada 30 Mac 1993. Begitulah sejarah bagaimana Raja-Raja Melayu hilang kekebalan mereka terhadap undang-undang. Bagi menjamin kelangsungan tradisi institusi raja, sudah tentu perubahan perlu berlaku dalam institusi raja. Ini akan menjadikan kedudukan institusi tersebut selaras dengan tuntutan masa. Sikap tekun memajukan diri, berkongsi kekayaan dan membuat penegasan dalam beberapa perkara ada kalanya sangat diperlukan walaupun kedudukan institusi raja dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara agak menyerlah. Kita tidak boleh mengharapkan apa yang terpahat dalam undang-undang itu tidak terhakis. Raja berperlembagaan bukan hanya merujuk kepada raja yang bertindak mengikut nasihat jemaah menteri semata-mata, hatta dalam hal yang begitu jelas bermotifkan politik. Raja berperlembagaan harus bijaksana memastikan konsep berperlembagaan terutamanya penyalahgunaan kuasa dilaksana sepenuhnya. Sekian.